Apa khabar para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN? Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kisah pengalaman daripada Mat P. Ya, inilah kisah daripada Mat P yang terbaru ya. Kisah mengenai si nenek bongkok. Apabila maghrib tiba, rata-rata penduduk Malaysia, terutamanya di pelosok-pelosok yang penduduknya Muslim, segera bergegas meninggalkan pekerjaannya dan akan pulang ke rumah sambil menutup rumah dan bersiap ke masjid untuk solat jemaah. Maaf ya. Ternyata larangan tidak boleh merayau masa akan tiba waktu maghrib sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis. Pernahkah kalian mendengar larangan jangan keluar di kala maghrib? Banyak makhluk halus, bahkan larangan tersebut diutamakan pada anak-anak kecil sebenarnya. Apa sebab alasan di balik larangan keluar rumah saat maghrib itu? Ternyata larangan orang tua tersebut bukan tidak berdasar, kerana Rasulullah SAW menjelaskan agar kita menahan diri di dalam rumah saat hari mulai gelap, iaitu maghrib lah, sampai waktu isyak tiba. Jika malam datang menjelang atau kalian berada di petang hari, maka tahanlah anak-anak kalian, kerana sesungguhnya ketika itu syaitan sedang bertebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kehadiran aku di sini ada hajat besar. Bukan saja-saja datang. Aku nak cerita. Cerita apa ya? Okey. Cerita mengenai pengalaman arwah moyang aku yang diceritakan oleh arwah nenek aku. Tapi sayang, aku tak sempat bertemu mata dengan arwah moyang aku ni. Kisah ni berlaku kira-kira di tahun 1920. Masa tu kot. Sebab masa tu arwah moyang aku ni masih kanak-kanak ketika tu. Aku rasa dah betul lah tu, kira-kira tahun 1920 sebelum tahun 1930. 1910 pula, dahulu lagi sebelum 1920. Allah, si Mat P ni pun. Okey, kita teruskan ya. Biasalah budak-budak zaman dulu, bila petang main-main merayau dengan kawan-kawan, kemana tak diredahnya. Bercampur laki perempuan, aktiviti sama je. Dari ke hutan, melastik burung, sampailah mandi sungai beramai-ramai. Riang-riangnya kehidupan dulu-dulu kan. Sebelum waktu maghrib dah kena ada kat rumah. Kalau tak memang makan rotan lah. Melekat bekas rotan kat belakang. Lepas maghrib nak pergi mengaji pula kan. Teringat pula rumah moyang aku dulu. Sempat tengok. Rumah berdinding buluh je. Dekat bilik mandi ada telaga. Damainya jiwa. Belakang rumah ada kebun durian. Hujung kebun tu ada pokok buluh. Lepas tu ada sungai. Boleh bayang tak betapa damainya rasa? Sinilah aku membesar. Cuma rumah moyang aku tu je lah dah roboh dah dibuat rumah baru. Baik, berbalik pada cerita aku ni. Satu hari tu moyang aku pergilah mandi sungai dengan geng-geng dia. Leka mandi-manda di sungai sampai mereka lupa yang hari sudah mulai senja. Sehinggalah hari mulai malam, barulah mereka bergerak pulang. Moyang aku ni berpecah dengan kawan-kawannya sebab haluan yang berbeza. Lagipun sungai tu belakang rumah je, tapi kena lalu rimbunan pohon-pohon buluh dan kebun durian. Dalam perjalanan balik tu, tiba-tiba moyang aku ni terjumpa dengan seorang nenek tua. Tiada yang aneh tentang nenek tersebut. Macam nenek-nenek yang lain, cuma bongkok dan bertongkat. Nenek bongkok tu menyapanya, lalu moyang aku menjawab. Sembang punya sembang, aku pun lupa dah apa yang disembangnya. Lalu nenek tua tu mempelawa moyang aku ni ikut balik rumah. Pada awalnya dia menolak, bimbang dimarahi ayah dan ibu. Tetapi setelah didesak oleh nenek bongkok tu, akhirnya dia akur. Kata nenek bongkok tu, sekejap aja.
Maka ikutlah moyang aku ke rumah si nenek tua bongkok ni. Sampailah mereka ke sana. Pada masa yang sama, ibu ayahnya sudah mula mencarinya sebab belum balik ke rumah. Habis ditanya kawan-kawan moyang aku, tapi diorang cakap lah moyang aku dah balik. Sekian-sekian lah. Moyang aku ni pula dah sampai rumah nenek tua tu, lalu dipelawanya naik. Rumah tu biasa-biasa sajalah, macam rumah lama-lama, macam biasalah. Rumah kayu bertangga kayu, tapi bila masuk ke dalam memang cantik sangat. Terang benderang dalam rumah tu sebab banyak pelita dalam tu. Perhiasan macam-macam, barang-barang lama, aku pun tak reti nak beritahu satu-satu. Senang kata korang bayangkanlah, barang-barang antik sekarang ni lah. Tempayan, labu, sayung. Betul ke? Pinggan mangkuk, lawa-lawa lah semuanya. Ibu ayah moyang aku ni dah mula minta tolong orang kampung cari moyang aku yang hilang ni. Carilah mereka, tapi tak jumpa juga. Di rumah nenek tua tu, moyang aku dipelawa untuk makan. Pada mulanya moyang aku menolak. Dia cakap nak balik. Tapi nenek tua tu cakap, lepas makan ni baliklah. Makanlah moyang aku kat situ dengan seleranya. Maklumlah lapar lepas mandi sungai, lazat pula tu. Lepas makan, moyang aku rasa mengantuk, lalu tertidur. Sedar-sedar dia dah berada kat rumahnya sendiri selepas ditemui orang kampung di bawah pokok buluh. Kat belakang rumah tu, dalam keadaan tak sedar diri. Sebenarnya moyang aku ni dah hilang selama 3 hari sebelum ditemui. Memang lemahlah badan. Siapalah gerangan nenek bongkok tu ya. Moyang aku langsung tak ingat arah rumah nenek tua tersebut. Bila orang tanya, apakah yang dimakan ketika di rumah nenek tua tersebut? Cerita tu tersebar di seluruh kampung dan orang kampung mulai gerun dan seram dengan kawasan sekitar pokok buluh tu. Sampailah lahirnya aku di dunia ni. Jeng jeng jeng. Masa tu moyang aku dah tak ada. Satu hari di tahun 90-an, aku pergi mandi sungai dengan adik aku. Persis arwah moyang aku dulu. Leka bermain sampailah azan maghrib berkumandang. Baru kami balik. Bila nak balik tu, kalau nak ikut jalan lain, jauh. Terpaksalah ikut pohon buluh tu juga. Tak ada pun yang berlaku masa tu. Tak ada apa-apa yang berlaku lah. Sampailah waktu tengah malam, adik aku yang tengah tidur bingkas bangun. Dia diam aja, buka mata. Bila ditanya tak jawab. Aku goncang-goncang dia, duk macam tu juga. Diam aja, mata pandang ke depan. Lama tak berkedip. Cuak aku tau. Masa tu aku budak lah katakan. Sekolah rendah. Aku kejutkan ayah aku. Ayah aku baca ayat-ayat suci, tiup-tiup, gosok-gosok sikit. Selamba adik aku tidur balik. Bila pagi esoknya, tanya dia tak sedar, tak tahu apa-apa. Lepas kejadian tu, kami dah tak balik lewat dah. Lagipun kalau balik lewat, mak aku sedang menunggu dengan ranting kayu. Standby untuk dirotan. Okeylah guys, setakat inilah dulu cerita aku pada malam ini. Okey, nanti aku akan buat cerita yang lain pula ya. Okey, terima kasih guys.